Okey, saya nak tutup dah ni sebenarnya. Sebab saya tahu tak lama lagi dah asar. Masya Allah, saya tak nampak lagi tabung bergerak. Orang dah tak sabar nak bagi ni. Oh ni tabung hijau ni. Oh sebenarnya tabung ni dah bergerak dah daripada tadi. Tak apa, gerakkan lagi sekali. Sebab tadi tak dapat motivasi sangat. Gerakkan lagi sekali. Mesti doa, jangan lalu depan aku. Jangan. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, ibu-ibu, para jemaah yang saya kasihi sekalian. Saya nak cerita juga. Ada seorang mu'alaf India. Mu'alaf lah masuk Islam. Kerja dia sebelum masuk Islam, sebelum dia Muslim macam kita, dia kerja dia pembunuh upahan. Ini bukan cerita negara lain, Malaysia. Bukan cerita dahulu kala, cerita sekarang. Dia tugas dia, orang upah dia bunuh orang. Tembak ke, tetak ke, wallahualam. Tapi dah ramailah dia bunuh orang. Sampai satu ketika, waktu malam dia tak boleh tidur. Soalannya roh itu mengganggu dia di tengah malam. Kisah benar ya. Yang menceritakan pada saya kawan baik. Cerita pada saya, ustazah saya ada satu cerita kawan saya ni yang mu'alaf ni. Cerita pada saya macam mana dia boleh masuk Islam. Kemudian dia tak boleh tidur malam. Soalannya roh tu mengganggu dia. Dia pergi jumpa doktor, ambil ubat, pergi tidur pun tak boleh tidur. Akhirnya dia tanya seorang wanita Muslim. Kawan lah, kawan. Ada tak apa-apa yang boleh dibaca sekian-sekian? Lalu wanita Muslim ni, orang Melayu Islam kita ni, dia bagi doa apa? Doa Nabi Yunus alaihi salam. Dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu dia ni baca je lah. Dia pun tak tahu apa. Tapi takdir Allah, lena tidur. Boleh tidur. Lalu dia tanya, apa ayat yang kau beri hari tu? Apa ayat yang kamu beri hari tu? Itu adalah doa dalam agama kami Islam. Itu adalah kalamullah. Akhirnya asbab itu dia masuk Islam. Dia nikah dengan wanita tersebut. Subhanallah. Nak sebutnya di dalam naluri seluruh manusia ada keinginan fitrah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan fitrah untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kadang-kadang orang non-Muslim ini cerita sikit je lalu dia tertarik dengan Islam. Kita dekat sini berjiran dengan jiran non-Muslim 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak pernah kita rasa nak buka mulut cerita pasal Islam. Tak pernah kita nak belajar, nak cerita tentang Islam. Rasa-rasa di padang mahsyar kelak, wallahu alam, mereka akan mendakwa kita atau tidak. Saya teringat ada seorang mu'alaf ni, penceramah bebas terkenal. Kalau saya sebut nama semua tahu nama dia. Dia Chinese Muslim lah. Masa tu saya duduk sekali forum. Ini cerita saya forum dengan dia 6 tahun 7 tahun yang lepas. Lama dah. Tapi saya ingat duduk atas pentas dalam dewan. Ketika itu dia teresak-esak menangis. Menangis teresak-esak. Masa tu dia cakap apa, dan sangat saya tertampar dengan apa yang dia kata. Dia kata, orang Melayu Islam, kalian, kamu semua, kamu lahir Islam, ibu bapa kamu Islam, nenek moyang kamu Islam. Tapi bila kamu mengatakan orang kafir dalam neraka, orang musyrik itu diazab dalam neraka sekian-sekian, saya sedih. Saya sangat terluka dan saya sangat menderita. Sebab apa? Ibu ayah saya tidak sempat memeluk Islam, tidak sempat mengucap syahadah, mereka meninggal dunia. Saya tak boleh membayangkan ibu yang mengandung, menyusukan, membesarkan saya berada di dalam neraka Allah. Saya tak boleh bayangkan ayah saya dibakar dalam api neraka Allah. Saya tak boleh bayangkan adik-beradik saya. Sebab itu saya sangat sedih dan sangat terluka. Kenapa kalian tidak bersungguh-sungguh menyebarkan agama Allah? Umat Islam kita di negara Islam, kita ada kekuatan sebenarnya. Kita ada jabatan Islam, majlis agama Islam, jabatan mufti, kita ada itu, ada ini. Kita ada bajet yang besar. Tetapi kerana umat Islam hari ini, dia tak rasa kesungguhan untuk menyebarkan agama Islam kepada non-Muslim. Yang kita duk fikirnya, kita dan ahli keluarga kita, kita nak pastikan masuk syurga. Ya, betul. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi Muhammad SAW sangat mengharapkan kita yang dapat nikmat Islam ini menyampaikan kepada orang bukan Islam. Ada sahabat saya duduk berjiran, rumah teras sebelah dia keluarga Cina, non-Muslim.
Apa yang dia buat, dia kata, ustazah saya tak ada ilmu untuk sebarkan Islam, untuk cerita pada dia pasal Islam. Tapi apa yang saya buat, bila masak hantar makanan, bila rumah kami ada kenduri, saya akan masak makanan khas masakan Cina, panggil. Kalau ada hari lahir, tahu hari lahir dia orang, bagi hadiah. Kami buat sedaya upaya beri kasih sayang, menyantuni, menghormati. Akhirnya satu keluarga masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam. Kita kadang-kadang sebab akhlak kita yang buruk, mereka jauh dengan Islam. Sebab itu kita kalau ada niat, jiran kita ada yang non-Muslim yang baik, betul tak kita akan rasa, ya Allah dia ni baik sangat tapi dia bukan Islam, kesiannya. Kita naik lift dengan non-Muslim, dengan Cina ataupun India, kita terus doa, ya Allah berilah dia hidayah. Saya sedih kalau tengok kanak-kanak yang non-Muslim, budak-budak comel-comel, kecil-kecil, baby semua tu kan. Mesti terus, ya Allah berilah budak ni membesar, hidayahmu ya Allah. Bila kita keluar, pergi shopping collect, pergi mana-mana, kita jumpa non-Muslim, lidah kita ni selalu doa, ya Allah berilah dia hidayah, ya Allah berilah dia hidayah. Mungkin sebab doa kita, kita tak tahu ada di sana yang sebab doa kita mereka masuk Islam. Walaupun bukan melalui kita direct, tapi daripada doa kita. Sebab itu kalau kita tak mampu untuk melalui kuasa, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, mensyirikkan Allah sebesar-besar kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka engkau ubah, engkau buatlah sesuatu dengan kuasa. Kita tak ada kuasa. Fa illam yastati', kalau kamu tidak mampu, fa bilisani, dengan lidah. Nak cakap pasal Islam dengan orang Muslim tak reti, tak tahu nak mula, tak ada ilmu. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu, fa biqalbi wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Kalau kamu tak mampu dengan lidah, tak mampu nak bercakap, maka dengan hati, iaitu doa. Tapi kalaulah kita doa pun tak mampu untuk mendoakan saudara kita lain, maka di situ Nabi sebut wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Kita bimbang dalam hati kita tidak ada iman, sampai kita tak fikir tentang orang lain, tak fikir tentang umat manusia yang lain, umat Nabi Muhammad juga, tetapi tak kenal Nabi Muhammad. Hari ini manusia ada lebih kurang 6 bilion. 5 bilion bukan Islam, 1 bilion je Islam. 5 bilion musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah. Dan sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah, itulah yang mampu kita buat, iaitu kita menyambung perjuangan Rasulullah. Yang melalui Rasulullah, batang tubuh Rasulullah itu, air mata, air keringat, air darah mengalir itu, Nabi berjuang sesungguhnya untuk menyampaikan Islam ini kepada seramai mungkin manusia. Maka kita menyambung perjuangan itu, nescaya Nabi sangat berbangga dengan usaha yang kita buat, walaupun sekadar berdoa, insya-Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Para jemaah, para muslimin muslimat sekalian, saya mohon maaf salah dan silap sepanjang bersama. Saya sangat gembira dan bahagia saya bertemu dengan muslimin, terutamanya muslimat yang ada pada di hadapan saya ini, masya-Allah. Moga-moga Allah akan temukan kita di lain masa di dunia, sekiranya tidak di syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya sayang ibu-ibu sekalian kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah, iaitu mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Mudah-mudahan kasih sayang yang kita rasakan kali ini, saat ini, adalah benar-benar kerana Allah. Maka teguran yang berlaku itu kita tak mudah nak kecil hati, kita ambil sebagai pengajaran, insya-Allah. Jadi saya pun nak sudahi dengan beberapa pesanan. Pertama, saya faham mungkin ada orang nak salam, dan saya sangat berbesar hati untuk bersalam. Sebab saya perasan je ni, Ustazah ni nak bergambar pun ada. Jadi untuk memudahkan, dan saya juga agak penat juga sebab daripada pagi kita salam tangan saja, dan itulah sunnah yang sebenar. Bila salam tangan, mata tengok mata. Okey, mata tengok mata, kita salam ujung dengan ujung bersentuh. Hadis Nabi, apabila bertemu dua saudara, selama mana ia berjabat tangan, gugur dosa-dosa. Yang cium kiri kanan itu lebih kepada budaya Arab ataupun kerana nak tunjukkan kecintaan. Tapi saya tak mampu ya untuk peluk cium semua, saya seorang nanti sakit urat leher. Kiri kanan, kiri kanan. Bukan sebab itu saja, tetapi sebab masa sangat suntuk. Okey, faham ya? Jadi salam tangan saja. Kalau seorang je start cium, nanti orang akan cium, saya akan terus keluar.
Oh, garang Ustazah ni. Bukan garang, memang sayang sebab saya tak nak kecilkan hati semua orang. Kalau ikutkan saya, penganjur kata Ustazah terus je, tak payah. Tapi saya tak sampai hati. Saya tak sampai hati. Ada yang datang daripada jauh. Subhanallah. Lepas tu siapa yang nak ambil gambar, tolong jangan buat timer. Saya sengih 10, 9, 8. 5, 4, 3. Buat. Tolong offkan timer dan ambil dalam berkumpulan. Kita datang berapa orang? 4, 5 orang. Ambil beramai-ramai macam tu. Sama juga ada orang tu. Saya nak seorang juga tepi-tepi. Allahu Akbar. Sebab ramai ni. Masya Allah. Jadi insya Allah sama-sama kita menghormati hak sahabat-sahabat kita yang lain. Ya. Ya. Kita akan start daripada sini. Start pada sini, terus keluar. Jangan dia masuk beratur balik. Lepas tu kalau boleh, siapa yang berniat untuk ambil gambar, dia belakang sikit. Yang nak salam saja didahulukan. Sebab kadang ada orang memang tak ada nak ambil gambar, nak salam saja. Nak ambil gambar tu dia belakang-belakang sikit, dia ambil masa sikit. Jadi dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.